Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi dipanjangkan usia untuk bertemu pada pagi yang berbahagia ini, diberikan kesihatan yang baik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga dirahmati dan diberkati dan dipermudahkan jalan untuk kita ke syurga insya-Allah. Baik, insya-Allah pagi ini sambungan perbincangan kita semalam. Saya sebut pagi ini kita akan bincang mengenai hukum hakam bela ikan. Hukum hakam bela ikan. Baik, yang pertama, biasa bela ikan ni laki minat, perempuan berminat bela ikan. Lagi minat makan ikan. Free pula lagilah minat. Baik. Yang pertama, apa hukum bela ikan menurut Islam? Pada dasarnya hukum bela ikan adalah harus. Kerana tidak ada dalil khusus yang larang bela ikan. Namun, satu benda yang harus hukumnya boleh berubah kepada hukum yang lain mengikut situasinya dan mengikut kesnya. Maka hukum bela ikan ini ada 3 hukum. Yang pertama, hukum bela ikan ialah wajib ataupun fardu kifayah. Yakni membela ikan bagi memenuhi keperluan umat. Contohnya penternak ikan di kolam atau sangkar dan seumpamanya. Yang ni dia boleh jadi wajib dan boleh juga menjadi fardu kifayah, bela ikan untuk memenuhi keperluan umat. Maka kalau tak ada langsung orang bela ikan, tak ada pula orang yang nak makan ikan, maka ramai ikan ni lebih baik daripada daging. Dia termasuk daging putih. Yang kedua, sunat. Hukum bela ikan yang kedua sunat, yakni mencari pendapatan tambahan dengan berniaga ikan peliharaannya. Ini mencari pendapatan yang halal dengan cara dia bela ikan. Hukumnya sunat. Yang tiga, haram. Membela spesies ikan terlarang atau tanpa permit, seperti bela ikan pirana, bela ikan buaya dan seumpamanya. Hal ini kerana mentaati pemerintah adalah wajib. Maka wajib mematuhi peraturan dan undang-undang serta haram melanggarnya. Tak boleh bela ikan yang berbahaya dan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Maka bela juga jadi haram. Hukumnya haram.
Baik. Bolehkah kita membela ikan dalam akuarium di rumah? Sekadar suka-suka saja, tak ada sebab yang lain. Baik. Hukum bela ikan boleh. Harus bela ikan sebagaimana yang kita bincang sebelum ni berkaitan dengan hukum bela burung. Tengok siri kuliah sebelum ni kita bincang berkaitan dengan hukum bela burung dalam sangkap. Persamaannya sama ya. Bela burung pun untuk menghiburkan manusia. Sama ada hiburan mata atau hiburan telinga. Sayyidina Anas menceritakan bahawa Rasulullah SAW bertanya kepada adiknya tentang apa khabar anak burung yang dipeliharanya. Tindakan Nabi ini seolah-olah mengakui perbuatan membela burung. Jika haram, sudah tentu Nabi SAW tegur dan Nabi larang. Tapi Nabi tak larang. Bahkan Nabi tanya khabar burung belaan adik kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an. Para ulama mazhab Syafi'i berpendapat harus bela burung walaupun untuk tujuan hiburan. Imam Asy-Syarbini menyatakan dalam Al-Mughni Al-Muhtaj harus membela burung kerana suaranya, warnanya dan kecantikannya. Maka manfaat ikan yang dibela untuk perkara yang berpahala maka diharuskan. Bahkan benda yang harus boleh bela ikan, begitu juga boleh bela burung. Namun demikian bukan takat kita mengagumi ikan ataupun burung, maka mengagumi pencipta makhluk itu sendiri, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh mendatangkan pahala. Baik, ada kawan kata hobi bela ikan berdosa sebab menyiksa haiwan, tidak berfaedah dan membazir. Katanya lagi haiwan yang boleh dibela hanyalah haiwan yang ada faedah untuk dimakan atau boleh dimanfaatkan untuk bekerja seperti lembu, kambing dan sebagainya. Betulkah? Baik, kita mengakui bahawa sememangnya ada pandangan ulama yang berpendapat bahawa haram bela haiwan sekadar suka-suka. Ada pandangan. Walau bagaimanapun dalam mazhab Syafi'i yang menjadi pegangan mazhab kita berpendapat hukumnya harus. Maka kita pegang dengan pandangan ni. Antara hujah ialah hadis yang kita sebut tadi. Bahkan di zaman Nabi SAW ada sahabat yang bela kucing. Nabi tak larang. Wahal kucing pun tidak memberikan faedah, tidak boleh dimakan dan tidak digunakan untuk sebarang kerja. Kucing. Tapi Nabi tak larang sahabat bela kucing. Maka boleh. Maka isu ni adalah isu khilaf. Maka kita hendaklah saling berlapang dada. Bolehlah. Suka bela apa Ustaz Nazmi Karim. Ustaz Nazmi Karim suka bela apa? Bela bini. Bela janda. Baik, suka bela kucing, boleh bela kucing. Zaman Nabi sahabat bela kucing, Nabi tak larang. Suka bela burung, zaman Nabi sahabat bela burung, Nabi tak larang. Dalam mazhab Syafi'i boleh bela burung, boleh bela kucing. Itu juga kita hari ni bela ikan, boleh. Walaupun ikan tu dia tak digunakan untuk manfaat kerja macam lembu, macam kerbau. Dan ada ikan yang dibela yang tak dimakan pun. Tak dimakan. Maka kita hormat pandangan ulama yang melihat bahawa memelihara dengan tujuan berseronok bukanlah suatu faedah untuk manusia. Maka mereka mengharamkannya. Sebahagian mengharuskan. Dalam mazhab Syafi'i dibenarkan dan diharuskan. Boleh juga ambil manfaat dijual ikan itu. Boleh ambil manfaat.
Baik, ada satu pandangan lagi. Sebahagian ulama mengatakan ada juga manfaat ikan ini, yakni boleh dijual. Boleh dijual. Baik, Imam Hanafi dan Maliki menggunakan pandangan yang tak boleh bela untuk tujuan berseronok. Maka mereka berpandangan ada hadis, setiap perkara yang melekakan seorang Muslim adalah batil. Melainkan 3, memanah dengan busur sendiri, melatih kuda dan bergurau dengan pasangan. Riwayat At-Tirmizi. Itu yang boleh. Yang bela ikan semua ni melekakan tak boleh. Itu bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Baik, adakah ayak dalam akuarium itu dikira sebagai najis atau bagaimana? Dia bergantung pada keadaan ayak dalam akuarium itu sendiri. Sekiranya ayaknya tidak berubah pada warna, bau dan rasa akibat tai atau sebarang buangan daripada ikan, maka ayak itu tak najis. Ayak dalam akuarium tu selagi tak berubah warna, bau dia dan rasanya, selagi itu tidak dikira najis. Kesannya jika ayak itu kena pada badan ataupun pada baju, kita tidak diwajibkan membersihkannya. Tidak kira sama ada ayak dalam akuarium itu cukup 2 kolah ataupun tak cukup 2 kolah. Ini kerana tai ikan bukannya najis yang menajiskan air, melainkan setelah mengubah warna, bau dan rasa ayak. Kalau dah berubah, baru dikira najis. Dia tak sama dengan najis yang lain. Najis ikan ni lagi tak berubah bau, warna dan rasa, selagi itulah tidak dikira sebagai najis. Kalau berubah, baru dikira sebagai najis. Baik, adakah tai ikan dikira najis atau bagaimana? Hal ini kerana bangkai ikan boleh dimakan, sekaligus memberi gambaran bahawa ia bukan najis. Mohon pencerahan. Baik, pada dasarnya tai ikan adalah najis, namun tergolong dalam najis yang dimaafkan menurut pandangan terkuat dalam mazhab Syafi'i. Status najis yang dimaafkan adalah seperti benda suci. Misalnya, kita tidak wajib mencuci mulut dan tangan setelah memakannya atau membasuh kesannya pada badan dan baju untuk solat. Malah sebahagian najis yang dimaafkan tidak menajiskan air. Penjelasan, para ulama bermazhab Syafi'i berbeza pandangan dalam menghukumkan tai ikan sebagai najis atau sebaliknya. Sebahagiannya mengatakan tidak najis, manakala sebahagiannya mengatakan najis. Walaupun najis, tetapi ia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab Al-Majmu' bahawa tai ikan adalah najis berdasarkan qiyas. Beliau berkata, menurut mazhab kami, semua najis, air liur, kencing haiwan adalah najis, sama ada haiwan yang boleh dimakan ataupun tidak, termasuk burung, tai ikan, belalang dan haiwan yang tidak mengalir darahnya seperti lalat. Demikian yang diputuskan ulama mazhab di Iraq dan ramai ulama di Khurasan. Sebahagian ulama Khurasan menyatakan pandangan lemah bahawa sucinya tai ikan, belalang dan binatang yang darahnya tidak mengalir. Imam Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan tai ikan adalah najis yang dimaafkan. Hal ini kerana tai ikan tidak menajiskan air, kerana sukar mengelak daripadanya, bahkan tidak mengubah keadaan air. Adapun jika berubah, maka air itu menjadi najis. Dia tai ikan ni najis yang dimaafkan. Kalau duduk dalam akuarium, tak berubah ayak dalam akuarium itu, tidak berubah bau dan rasa, maka ayak dalam akuarium itu tak najis. Kalau berubah bau, baru najis. Sebab tu
bila kita cuci akuarium, kemudian terus pergi semayang dengan pakaian tu ada yang terkena percikan air dalam akuarium tu, maka kalau air tu tak berubah warna, bau dan rasa, maka dia tak najis, tak jadi masalah. Baju tu terus bawa semayang. Tapi jika berubah bau, warna dan rasa, maka dia menjadi najis. Maka wajib dibasuh sebelum tangan, pakaian, tubuh badan tu digunakan untuk solat. Untuk solat. Ini bagi yang belah ikan lah. Bagi yang belah ikan. Baik. Bolehkah kita berwuduk dengan air kolam ikan yang dibelah di rumah? Boleh. Tanpa disangkal sama sekali jika air kolam itu berisi padu 2 kolah atau lebih dan tidak berubah warna, bau atau rasanya akibat najis. Tadi air akuarium sikit. Air tu najis tak najis, tengok berubah tak bau, rasa dan warna. Berubah najis tak ubah tak najis. Nak ambil wuduk tak boleh sebab tak cukup 2 kolah. Yang ni dia tanya di kolam ikan. Kolam ikan air dia lebih pada 2 kolah. Ataupun 2 kolah. 2 kolah 95.625 liter. Kolah. 2 kolah adalah sekitar 200 liter air. Kolah ni kolah dia ada lagi kantung, khirbah dia panggil. Dia ada lagi qadah, dia panggil bejana air. 2 kolah sekitar 200 liter. 200 liter air. 2 kolah. Maknanya kalau kolam tu air dia 2 kolah dan tak berubah bau, warna dan rasa, maka air dalam kolam ikan itu boleh digunakan untuk berwuduk. Adapun warna semula jadi akibat tanah dan lumut, tak apa, boleh, tak ada masalah. Begitu juga boleh berwuduk dari kolam ikan walaupun isi padu airnya tidak cukup 2 kolah dengan syarat airnya tidak berubah warna, bau atau rasa. Hal ini kerana ikan ialah najis yang dimaafkan. Justru ia tidak menajiskan air dan sah digunakan untuk berwuduk. Boleh cedok air dalam akuarium tu, cedok guna untuk wuduk. Kalau air tu tak dicelup pun semua lagi lah. Kalau takat ikan dalam tu tak apa. Kalau tidak berubah bau, warna dan rasa. Assalamualaikum Ustaz, adakah boleh 2 imam dalam satu tempat pada masa yang sama? Satu imam sembahyang tamam, satu imam lagi sembahyang jamak. Baik. Biasa ni keadaan suasana yang berlaku ni, kalau di masjid yang ada tu imam, kita pergi masjid tu imam tu sembahyang tamam. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i yang afdal, yang kedua supaya tidak menimbulkan fitnah, maka sembahyanglah ikut tu imam tu. Kita nak buat jamak, tak apa. Kita boleh ikut imam yang sembahyang tamam. Ini yang afdal, ini yang paling bagus, ini yang paling baik. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Tu imam tu sembahyang tamam, sembahyang penuh. Zuhur 4 rakaat. Kita ikut dia sembahyang 4 rakaat. Habis kita sembahyang 4 rakaat, kita bangun sembahyang asar pula 2 rakaat. Yang tadi ni meraihkan penduduk setempat. Tapi kalau dia sembahyang juga, 2 imam ni sembahyang sah. Cuma tidak dari segi adab, dari segi adab dia, peraturan dia tak tepatlah. Sembahyang masih sah. Sembahyang masih sah. Tapi kalau di tempat yang tidak ada imam macam di surau masjid seperti di RNR, maka yang tu tak apa. Tak jadi masalah apa. Sini sembahyang sompok, sini sembahyang sompok. Kalau boleh satu grup baguslah. Ni kita mai orang dah sembahyang, sini pun dah sembahyang, maka di situ tidak ada imam yang dikhususkan. Tak macam surau masjid, tidak ada imam yang dilantik. Maka boleh. Kalau nak sembahyang, ada orang sembahyang dah, kita sembahyang satu lagi sebagainya. Di RNR, di tempat yang tidak ada khusus imam macam tu, tak apa. Tapi kalau di masjid Tuan Muiz,
di surau yang ada imam dah, yang kita sampai tu imam semayang tamam, maka follow imam itu. Itu adab dan kaedah yang tepat. Imam tu buat 4, kita semayang zuhur 4, habis kita bangun semayang asar 2 rakaat. Ya. Dia begitu. Itu lebih tepat dari sudut kaedah dia untuk semayang untuk orang yang musafir. Kalau tak mau, biar dia semayang habis dulu. Biar dia semayang habis dulu, barulah tuan semayang selepas pada tu. Ya? Baik. Adakah air akuarium yang terdapat ikan mati di dalamnya dikira najis? Sama macam tadi ya. Sekiranya selagi ayaknya tidak berubah dari kebiasaan, baik dari sudut warna, bau dan rasa, maka ayak tersebut masih suci. Contohnya ikan dalam akuarium baru saja mati. Bermakna jika airnya terkena badan atau pakaian, kita boleh melaksanakan solat tanpa membersihkannya. Adapun jika sudah berubah keadaan ayaknya seperti menjadi keruh atau berbau kerana ikan sudah mati beberapa hari di dalamnya, maka ketika itu ayaknya menjadi najis. Maka wajib bersihkan badan dan juga pakaian sebelum mendirikan solat. Sebelum mendirikan solat. Baik. Habislah masalah berkaitan dengan ikan. Hak lain-lain tu saya dah sebut dah tu. Bab memancing, boleh tengok video rakaman sebelum ni. Boleh tengok video sebelum ni. Kita dah bincang lah berkaitan dengan hukum hakam memancing. Hukum hakam tangkap ikan. Tu boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik. Ustaz, ada satu R&R ni sekitarnya ada penduduk tempatan. Bila solat penduduk tempatan bagi orang yang musafir untuk jadi imam macam mana? Bila solat penduduk tempatan bagi orang yang musafir untuk jadi imam macam mana? Boleh ya? Tapi afdalnya penduduk tempatan jadi imam. Tapi kalau disuruh orang musafir jadi imam, boleh. Sembahyang sah, tak ada masalah apalah. Cumanya dia kena tambah lah. Kita ada musafir, kita buat 2. Kemudian dia kena tambah. Yang tepatnya, penduduk tempatan jadi imam. Afdal penduduk setempat tu jadi imam. Kita musafir dia. Kita ikut. Tapi kalau dia suruh kita jadi imam, pelawar dia dululah. Dia penduduk tempatan. Kalau dia tak mau suruh kita jadi imam, jadi imam lah. Maka dia kena tambah. Bila kita bagi salam, dia kena tambah lagi lah. Kuranglah sikit pahala berjemaah dia. Sebab dia ikut kita separuh. Dia hanya ikut 2 rakaat saja. Maksudnya dia yang jadi imam, kita yang follow dia. Begitu. Bolehkah kita meminta penerima sedekah atau penerima zakat untuk mendoakan kita? Nampak seperti tidak ikhlas pula. Baik, pada asasnya tak salah. Kita minta didoakan oleh mana-mana individu Muslim. Tak salah. Saya sebut sebelum ni hadis riwayat Imam Muslim. Kisah mengenai seorang sahabat Nabi nama Busra. Dia Nabi ziarah rumah dia. Dia jamu Nabi makan. Habis Nabi makan, dia minta Nabi doakan untuk dia. Nabi pun doakan untuk dia. Nabi doa. Nabi doa untuk dia. Bila jamu makan, dia suruh kita doa. Allahumma barik lahum. Nabi doa. Allahumma barik lahum. Fima razaqtahum. Waghfir lahum warhamhum. Boleh dia minta, Nabi doa untuk dia. Tak ada salah, boleh. Bukan masalah tak ikhlas apa semua. Masalahnya boleh. Kita minta didoakan oleh mana-mana individu Muslim. Cumanya, sebahagian ulama' bincang dalam hal minta doa penerima sedekah atau penerima zakat. Ini yang dibincangkan lah. Pertama, si fakir atau miskin itu hendaklah dipastikan benar-benar seorang yang soleh dan menjaga syariat. Ini kerana pada hari ini bukan semua orang fakir itu menjaga agamanya. Bahkan ada yang jauh daripada mengamalkannya. Kalau kita tahu, tak apalah. Kalau kita tak tahu, kita minta dia doa pun boleh.
Yang kedua, lebih baik sedekah yang diberikan hanya ikhlas kerana Allah dan bukan mengharapkan doa penerima. Ada juga pandangan yang suruh bersedekah saja. Semoga pemberi sedekah itu mendapat ganjaran sepenuhnya dan tidak berkurangan kerana niatnya menginginkan doa tersebut. Memang ada dalil dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kamu makan hanya kerana menginginkan keredaan Allah. Kami tidak mendaki balasan daripada kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ayat ni beritahu paling bagus sekali kita bagi, kita langsung tak minta apa-apa pada dia. Hatta doa pun tidak. Itu paling baguslah. Tapi kalau minta doa juga, tidak salah. Boleh. Dibolehkan. Ada riwayat yang saya sebut tadi, maka dibolehkan. Tapi kalau kita tak minta doa apa pun, orang tu tolong berdoa, itu lebih baik. Contoh. Contoh daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kebiasaannya, jika Sayyidatina Aisyah mengutus hadiah kepada seseorang, beliau pesan agar orang yang pergi hantar tu dengar apa yang didoakan oleh orang tu kepada pengirim hadiah. Untuk apa? Agar dapat didoakan buat mereka juga dengan doa yang serupa. Dan pahala hadiah itu kekal di sisi Allah. Sayyidina Aisyah dia punya style, kita bagi hadiah ataupun bantuan pada seseorang, dengar dulu dia doa apa. Tak suruh dia doa apa. Apa yang dia doa, didoakan semula untuk orang itu. Didoakan dengan doa yang serupa untuk orang itu. Kerana Nabi SAW pesan. Riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Nabi pesan. Kalau orang buat baik pada kita, balas balik dengan kebaikan yang sama atau kebaikan yang lebih baik. Kalau tak mampu, doakan mereka. Itu Nabi suruh. Kalau tak mampu, doakan mereka. Sebut sekurang-kurangnya jazakallahu khairan katsira. Jazakallahu khairul jaza. Sekurang-kurangnya doakan mereka. Syekh Amri, Tuan KP, apakah amalan terbaik untuk memasuki sesuatu rumah atau bangunan yang dah lama ditinggalkan sebelum kita tinggal atau berniaga di situ? Semalam ada orang tanya dah soalan ni. Semalam ada orang tanya dah nak masuk kedai apa semua ni. Baik. Dia tidak ada amalan khusus lah. Tapi amalan yang dibuat oleh para ulama', yang disusun oleh para ulama'. Antaranya, sebagaimana hadis menyebut, mana-mana rumah, mana-mana tempat yang dibacakan suratul Baqarah, nescaya tidak akan ada syaitan di situ, syaitan lari. Pertama sekali, baca suratul Baqarah. Yang kedua, ada pandangan ulama', saya ingat saya dah tulis dalam tadabbur pada bulan lepas, berkaitan dengan kelebihan membaca suratul Yasin, membaca surah Yasin, bagaimana yang disebut oleh para ulama, dapat mengelakkan daripada musibah, daripada bala bencana dan kecelakaan. Ini ada pandangan daripada ulama berkaitan dengan kelebihan baca surah Yasin. Sebab tu hari ni bila orang masuk rumah baru, bila orang masuk kedai, ada yang baca Yasin, kemudian baca surah Al-Baqarah, kemudian buat doa selamat. Cuma dalam buku, nanti saya send PDF dekat Tuan Syekh Amri. Dalam buku yang dikarang oleh Allahyarham Datuk Profesor Dr. Haruddin, dalam tu dia letak beberapa doa yang boleh kita baca. Antaranya doa mendiami tempat baru atau bangunan baru. Sama ada gangguan ataupun tak ada gangguan. Doanya, ya ardu rabbuna wa rabbukillah. Na'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yakhruju minki wa syarri ma yanzilu ilaik wa syarri ma yadubbu alayki min hayyatin wa aqrabin wa aswadin wa usudin wa min syarri sakinil balad wa walidin wa ma walad. Ulang 3 kali. Birahmatika ya arhamar rahimin.
wahai bumi, tanah, Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan engkau adalah Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan dari kejahatan apa-apa yang ada padamu dan kejahatan apa-apa yang keluar darimu dan kejahatan apa-apa yang turun kepadamu dan kejahatan apa-apa yang melata di atasmu, baik ular, kalajengking, ular hitam, singa dan kejahatan jin, penghuni kampung dan tempat ini dan anak pinaknya. Barik lana fih ya Allah, barik lana ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wal barakata alaina wa ala hadzal makan ya arhamar rahimin. Berkatilah kami padanya ya Allah. Berkatilah kami wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan keberkatan bagi kami. Ya Allah, wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani, turunlah keberkatan ke atas tempat ini, bangunan ini, kedai ini. Nas'aluka min khairi hadzal dar wa khairi ma fiha wa na'udzubika min syarri hadhihi dar wa syarri ma fiha. Kami meminta kepadamu kebaikan rumah ini, kedai ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung denganmu dari keburukan rumah ini, kedai ini dan keburukan yang ada di dalamnya. Nas'aluka min khairi hadzal mabna wa khairi ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal mabna wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami meminta kepadamu kebaikan bangunan ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kami berlindung daripada keburukan bangunan ini dan keburukan yang ada dalam bangunan ini. Ada lagi lah. Profesor Rundin tulis doa supaya aman daripada gangguan makhluk halus dan juga gangguan manusia. Dan juga doa keberkatan serta murah rezeki. Doa keberkatan dan murah rezeki. Buku ni harga RM3 Tapi hari ni ada PDF dia. Tajuk dia pengubatan asas, doa asas pengubatan dalam pengubatan Islam. Buku ni ada jual di pasaran, yang kecil RM3, yang besar RM5. Nanti ni kulit tak ada lah, nak tunjuk pun kulit tak ada. Kulit tak ada, kulit warna hijau. Kira sampai tercabut kulit lah ni. Nanti Tuan Amri bolehlah baca doa tu. Kalau nak panggil saya baca doa boleh. Tapi mesti pizza 2 biji. Baik, insyaAllah boleh amalkanlah. Boleh beli kat kedai boleh. Siapa yang masuk rumah baru, bangunan baru, kedai baru. Dah ada lagi lah doa-doa yang lain insyaAllah. Baik, apakah ada doa khusus sebelum atau ketika memberi zakat atau bersedekah? Para ulama mengatakan tiada doa khusus sebelum atau ketika bersedekah atau ketika menunaikan zakat. Kerana Nabi tidak pernah dilihat berbuat demikian ataupun berpesan kepada umatnya agar melakukannya. Baginda hanya berdoa selepas bersedekah agar ia diterima oleh Allah. Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin dalam Syarah Al-Mumti' menyatakan antara doa yang boleh dibaca oleh para pengeluar zakat atau pemberi sedekah ketika selesai bersedekah. Kita bayar zakat, kita sedekah. Kita sendiri baca doa, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah ia keuntungan dan bukannya kerugian bila kita sedekah, bila kita bayar zakat. Kemudian sebut Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini doa pada kita yang bayar zakat atau bagi sedekah. Baik, doa selepas bayar zakat. Bila kita pergi bayar zakat, Ramadan apa semua, ada amil tu baca doa. Ada amil baca doa. Baik. Dalam surah At-Taubah ayat 103,
Allah sebut, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah atau zakat, agar dengannya dapat membersihkan mereka daripada dosa dan menyucikan mereka daripada akhlak yang buruk, dan doakanlah buat mereka. Dalil daripada Quran ada. Kalau tengok pandangan Imam Ibn Mulaqin, memadai. Kalau ada dalil perintah daripada Quran, memadai perintah daripada Quran itu walaupun tidak ada dalam hadis. Boleh dijadikan dalil, boleh dijadikan panduan. Baik, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ada dalil ya. Ada dalil. Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an berkata, apabila bapaknya datang kepada Nabi dan menyerahkan zakat, baginda berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dan kesejahteraan buat keluarga Abu Aufa. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita boleh berdoa. Siapa bayar zakat, kita baca doa. Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Kalau nama orang tu Abi Aufa. Kalau nama orang tu Ahmad, Allahumma salli ala Ali Ahmad. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dan kesejahteraan kepada keluarga Ahmad. Dan doa yang bisa dibaca oleh amil. Doa ini berdasarkan pandangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Imam Syafi'i serta para ulama seangkatannya menyatakan antara doa yang perlu dibaca oleh amil kepada pemberi zakat ialah ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqaita. Semoga Allah memberimu pahala atas apa yang telah engkau berikan dan menjadikannya sebagai penyucian serta keberkatan atas apa yang ditinggalkan. Betul tu. Apa yang dibuat oleh amil tu dah okey dah. Dan ada panduan di dalam syarak. Baik, yang terakhir, benarkah para malaikat juga mendoakan mereka yang bersedekah? Benar. Nabi bersabda, tidak ada suatu hari pada waktu pagi bagi seorang hamba kecuali ada padanya dua malaikat yang turun ke bumi. Setiap pagi ada dua malaikat khusus turun ke bumi. Salah satu daripada mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang memberi infak. Boleh tengok balik Facebook saya. Sat-sat sebelum saya kuliah, saya dah letak sekali lagi memohon sumbangan untuk membina rumah yang terbakar di Pontian, Johor. 5 keluarga, rumah terbakar habis. Gambar saya letak dah tadi dekat Facebook. Boleh tengok habis kuliah ni, boleh tengok balik dekat wall Facebook saya. Gambar 5 keluarga yang diuji dengan rumah terbakar, tinggal selai sepinggang, hangus habis. Kita memerlukan lebih kurang 100,000. 100,000 dan boleh masukkan dalam akaun Muslim Care Malaysia. Dan boleh WhatsApp receipt pada Tuan Johari dan nama yang ada kat poster tu. Dan boleh juga hantar mail pada saya, boleh insya-Allah. Ataupun nak back in dalam akaun Geng Talaki pun boleh WhatsApp bagi tahu. WhatsApp bagi tahu. InsyaAllah kita bantu tuan-tuan. Pagi ni lagi, siapa yang infak pagi ni, malaikat doa, Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka yang memberi infak. Manakala malaikat satu lagi berdoa, Ya Allah, musnahkanlah harta bagi mereka yang menahannya, yang kedekut. Sedangkan boleh bagi. Kalau dia tak mampu, cerita lain lah. Maka setiap pagi ada 2 malaikat yang main doa macam tu. Doa siapa yang infak, ganti balik dengan lebih baik. Siapa yang tahan, maka musnahkanlah hartanya, binasakanlah hartanya, hilang keberkatan hartanya. Daripada hadis ini dipahami bahawa mereka yang suka bersedekah, yang infak, yang bayar zakat, termasuk dalam doa para malaikat. Masuk dalam doa para malaikat. Maka kita sama-samalah berdoa, sama-samalah bagi zakat. Bagi zakat. Zakat ni ada orang tanya juga, sehari dua ni boleh tak bagi zakat pada mak mentua? Boleh.
sebab mak mentua bukan di bawah tanggungan kita. Dia tak jadi nafkah. Maka boleh bayar zakat dekat mak mentua. Ada tanya, boleh tak bayar zakat dekat mak tiri? Mak tiri, nafkah dia tertanggung ke atas bapa kandung yang berkahwin. Nafkah termasuk dalam kewajipan bapa kandung. Kalau bapa kandung tak mampu bagi nafkah, miskin ke apakah, dibolehkan untuk kita bagi zakat pada mak tiri. Boleh. Kemudian kepada adik-beradik yang miskin pun boleh bagi zakat sebab mereka bukan orang yang perlu kita tanggung. Pada mak sendiri tak boleh. Ayah sendiri tak boleh. Ayah kandung, mak kandung tak boleh kerana mereka adalah orang yang perlu kita bagi nafkah. Orang yang perlu kita bagi nafkah. Ibu, ayah, anak, isteri tergolong dalam kategori tanggungjawab nafkah. Maka yang ni kena bagi nafkah. Tidak boleh bagi zakat kepada ibu bapa, pada datuk, pada nenek, kepada anak, pada cucu, pada cicit. Ini tak boleh bagi zakat. Sebab mereka ini adalah orang yang wajib kita bagi nafkah. Lain tak wajib bagi nafkah. Kakak, abang kita tak wajib bagi nafkah. Maka kita boleh bagi zakat. Ibu susuan pun boleh bagi zakat. Ibu tiri boleh bagi zakat. Ibu mertua boleh bagi zakat. Baik. Wallahu alam. Ini antara sedikit perkara yang kita bincang pada pagi ini. Moga memberi manfaat yang besar untuk kita semua. InsyaAllah kita jumpa di masa yang lain. Syekh Amri, up 3 biji terus. Alhamdulillah. Tapau. Lebih itu tapau. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian memaafkan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.